Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan masa dan ruang yang diberikan dapat kita berkumpul pada malam ni. Malam ni kita masuk dalam tajuk Ghazwatul Khaybar. Ya, Khaybar ni adalah satu nama yang masyhur. Ya, salah satunya adalah di antara syair-syair untuk bangkit, untuk menyerang ataupun memerangi Yahudi. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, ya Jaisha Muhammad qad ya'ud. Khaybar, Khaybar, wahai Yahud, tentera Muhammad akan kembali. Jadi Khaybar ini adalah benteng terakhir Yahudi di Jaziratul Arabiyah, di Madinah ketika itu. Asalnya dia duduk di Madinah, tapi oleh kerana sifat Yahudi sejak daripada zaman Nabi Musa AS lagi adalah suka untuk melakukan perkara yang khianat ataupun maksiat. Di saat Nabi Musa selamatkan Bani Israel, mereka terdampar di padang pasir. Masa itu mereka minta macam-macam makanan. Nabi Musa ni minta daripada Allah, Allah turunkan ma'idatu minas sama'. Ma'idah, satu jamuan, satu hidangan daripada langit. Bukan calang-calang, daripada langit. Manna wassalwa. Manna sejenis madu, sejenis manisan. Manna. Salwa ni sejenis binatang. Ada yang dikatakan seumpama puyuh. Burung ataupun puyuh. Tapi bila datang daripada langit, sudah pastilah yang istimewa. Kita ni makan daripada tanah pun dah nikmat dah. Makan ubi kayu, musim-musim sejuk. Oh, cicah pula dengan kelapa, ikan kering. Itu pun sedap dah. Itu bawah tanah. Ni ambil daripada langit. Sudah pasti yang hebat. Ya. Bila berjalan di padang pasir sampai di Tursina dan sebagainya, mereka nampak ada orang yang menyembah lembu. Kawasan tertentu ni. Maka dia minta dengan Nabi Musa supaya ya mereka juga dapat menyembah lembu. Bayangkanlah. Elok-elok duduk dengan Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, mereka nak sembah selain daripada Tuhan. Masa Nabi Musa naik bermunajat ke Tursina, mereka ni ya buat satu patung daripada emas, patung Samiri. Ya, Musa Samiri inilah jadi kepalanya. Disembahnya patung tu. Pada masa Nabi Musa masih ada dan bersama mereka Nabi Harun. Gitulah Yahudi ni. Tak dengar kata. Sebab tu dalam Quran bila Allah Ta'ala perintah kepada Yahudi ni, Allah Ta'ala suruh peringatkan balik nikmat yang besar yang telah Allah berikan pada mereka. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya fattaqun. Ayat 31 surah Baqarah. Dah. Wahai Bani Israel, ingat balik nikmatku kepada kamu. Ingat balik. Allah suruh ingat kepada nikmat. Kenapa? Sebab banyak dah nikmat Allah beri kepada Bani Israel. Sebut nikmat ni supaya mereka ni insaf, mereka ni malu mata. Macam kita lah nak marah ke anak-anak ni. Kamu tu segala-galanya aku yang tanggung. Makan, minum, mengaji, sambung belajar. Sampai gadai tanah, gadai kerbau, gadai macam-macam. Nak suruh kamu ni berjaya. Bila berjaya, kamu lupa. Kita akan sebut satu-satu tak. Allah sebut
Supaya Bani Israel ni malu. Insaf. Bertaubat. Allah macam-macam bagi nikmat pada Bani Israel. Nikmat dia selamat daripada Fir'aun. Nikmat dia ni dinaungi oleh awan bila berjalan. Nikmat mereka ni terdampar padang pasir, diberi makanan. Nikmat mereka ini, ya, Allah Ta'ala angkat kemuliaan kerana daripada Bani Israel ini ramainya kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan. Tapi mereka lupa. Mereka lupa pada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitulah pada hari ini pun sama, tuan-tuan. Ramai manusia yang mencari nikmat Tuhan. Bekerja siang malam pagi petang ni cari nikmat. Nikmat duit, nikmat kaya, nikmat selesa, nikmat berjalan, nikmat makan minum, nikmat berpakaian, nikmat ya menjadi pemimpin dan macam-macam nikmat. Tapi satu je, mereka lupa kepada pemberi nikmat. Ya. Nah, Allah Ta'ala sebut pada Bani Israel, ingat nikmat aku. Tapi kalau pada orang yang beriman, Allah tak sebut tentang nikmat. Allah direct suruh ingat diri dia. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad, umat kita ini. Allah Ta'ala sebut, fazkuruni azkurukum. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat pada kamu. Allah Ta'ala direct pada diri dia. Inilah kehormatan yang paling besar, tuan-tuan. Sebab ingat pada Allah, ya, beza dengan ingat pada nikmat Allah. Ramai orang ingat nikmat Allah, dia lupa pada Tuhan. Tapi kalau kita ingat pada Allah, di tangan Allah biadihil khair. Pada tangannya kebaikan. Ya, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Allah ini maha lembut. Memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Allah ni maha kaya, pemegang rezeki. Kalau Allah suruh ingat pada dia, di sisinya lah khazanah segala kekayaan, kehebatan duniawi. Gitu. Jadi Yahudi ni memang jenis kepala macam tu. Akhir sekali mereka ni buat perjanjian, Nabi buat perjanji dengan mereka. Suruh pegang dengan piagam Madinah supaya setia, supaya bergandingan dan supaya mempertahankan negara. Tapi mereka kena belot. Mereka ni khianat. Dah. Daripada Bani Qanuqa'nya, Bani Nadirnya, Bani Khaza'ahnya, semuanya berpaling tadah. Ya, yang last kali yang kita bincang tentang perang Khandaq, ya, mereka berkomplot dengan Yahudi. Inilah Yahudi Khaybar ini. Jadi tinggal lagi lah saki-baki yang ada di Khaybar. Jadi mereka bina tembok yang utuh, yang kukuh. Sebab tu mereka boleh bertahan di Khaybar. Yahudi ni pergi sana. Tapi memanglah kepala Yahudi ni daripada dulu sampai sekarang dia bijak. Dan dia rajin. Dan juga dia juga jenis orang kata lawyer buruk. Dia cerdik. Tak. Cerdik menipu, cerdik. Ya, macam-macam. Kemudian bertolaklah Nabi SAW ke Khaybar. Lepas Khandaq, betul tak? Nabi pergi buat umrah. Berlakulah perjanjian, ya, Hudaybiyah. Dah lepas perjanjian Hudaybiyah, ya, turunnya surah Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberi kemenangan kepada kamu, kemenangan yang nyata. Inilah di antara ayat yang nak mendorong kepada kemenangan terhadap Khaybar. Dah bagi dah isyarat dia. Sampai dia di Madinah, Nabi bersiap siaga, ya, untuk berhadapan dengan Yahudi di Khaybar. Nak hancurkan saki-baki. Sebab mereka ni memang jenis makhluk perosak. Nabi bertolak ke Khaybar pada penghujung bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Nampak tak? Ke-7. Sebab masa Hudaybiyah tu yang ke-6. Masa Khaybar, masa Khandaq yang ke-5. Dia tikas setahun. Ujung tahun. Jadi, lepas tu, sebab masa Hudaybiyah, kan dia ada gencatan senjata 10 tahun. Oleh kerana, masa aman dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy tak buat komplot sebab berada dalam gencatan senjata. Masa inilah Nabi merancang sesuatu.
Ya, sebab bahagian Mekah ni tak lawan dah. Ya. Maka dia cuba untuk menguruskan antara perkara yang merosakkan masyarakat ialah Yahudi. Dia nak selesaikan Yahudi. Gitu. Lepas tu masalah hidup kita, hak mana yang mengganggu gugat tu, kena selesai cepat-cepat. Tak? Sebab tak selesai, dia akan menjadi duri. Dia akan jadi masalah. Khaybar adalah sebuah kota berbenteng besar dengan ladang-ladangnya. Orang Yahudi ni, dia bijak satu. Dan dia sentiasa memastikan kekayaan dan juga makan minum yang terjamin. Kat Israel pun dia buat tembok yang paling panjang di dunia. Dah lah setelah tembok Berlin pecah, ya, dia buat tembok besi utuh lagi. Panjang dah tu. Tak. Kan dia Yahudi ni, dia penakut sebenarnya. Dia penakut, takut mati. Dia takut. Lepas tu dia buat tembok. Dia jadi berani tu sebab dengan dia tu ada belaka. Senjata moden buatan mereka semua dengan dia. Ya, dengan tanknya, dengan peluru berpandunya, penakis peluru berpandunya, ya, Zara macam-macam tu semua ada dengan dia. Jadi dia orang kata berpaut pada benda-benda tu. Kalau tak ada benda tu, penakut. Jenis penakut. Sebab tu nanti hadis ada sebut, bila dia perang orang beriman, dia akan lari. Masa saat senjata-senjata moden ni tak dapat digunakan, mata tu pokok ni berkeliaran lari. Lari habis. Dia akan sampai satu masa, sebab senjata moden ni dia berbentuk elektronika. Komputer. Macam kereta kita sekarang lah. Kereta lah. Sistem komputer. Pancit tayar pun masalah. Kena towing. Kereta hak mahal-mahal tu. Oh, payah. Kereta baru tengok-tengok jam tepi jalan. Tak boleh bergerak. Sistem blok. Hang dah semacam-macam. Jadi sampai satu masa, sistem alam ni akan rosak. Mungkin disebabkan satelit tak berfungsi. Atas dasar tarik bintang yang melanggar, ya, ataupun perkara-perkara yang lain. Terletak sejauh 100 batu di utara Madinah ke arah negeri Syam. 100 batu 1 mil bersamaan dengan 1.6007. 61607. 1 mil ni bersamaan dengan 1.607 kilometer. Maksudnya kalau 10 batu, ya, bersamaan dengan 16. Ya, 16 kilometer. Jadi kalau 100 bersamaan dengan 167 kilometer, lebih kurang lah macam tu. Ya, lebih kurang. Dekat. Kalau kita kak sini ke Sabak berenam, baru 100. Ya, 107, 108 kilometer. Atas lagi nak pergi sampai ke Teluk Intan gamuk ya. Tak. Daripada sini sampai ke Teluk Intan. Lebih kurang lah tu. Tak. Ataupun atas sikit lagi. Jadi itu jarak dia. Antara Madinah ke negeri Syam. Terletak sejauh 100 batu di utara Madinah. Ke arah negeri Syam. Dia mengarah ke negeri Syam. Ya. Seramai 1,400 pejuang bersama Nabi. Jumlah yang sama. Kita ingat balik. 1,400 ni lah hak pergi buat umrah dan perjanjian Hudaybiyah. Dan ada qaul mengatakan selamai 1,500. Hak 100 lagi itu adalah kabilah-kabilah Arab yang bukan Islam, yang bergabung bersama untuk buat umrah. Sebab orang Arab zaman tu memang mereka ni walaupun tak Islam, mereka melakukan ritual tawaf ni dengan cara mereka lah.
Ya, jahiliah ni walaupun mereka telah meninggal agama, tapi ada lagi sabaki agama Hanif yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang mereka lakukan. Tetapi cara perbuatannya tak samalah. Masa mereka tawaf tu, mereka tambah lagi. Ya, kita kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dia tambah lagi. Ya, usyariku ya bi ilahil khair, aku bersyirik. Dia tambah lagi bersekutu dengan tuhan-tuhan yang lain. Dia bersembah Allah, dia mengaku ada Allah. Tapi pada masa sama dia juga mengaku ada tuhan-tuhan yang lain. Sebab tu di sekitar Kaabah ketika itu ada tegak 360 berhala. Lata, Uzza, Manat ni hak kira big boss lah. Hak lain tu kecil-kecil, sedang-sedang, ya. Jadi mereka dah modify. Jadi disebut 1400 pejuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah ini, dalam peperangan ini. Mereka terdiri daripada askar berkuda dalam berjalan kaki dan berjalan kaki. Bukan dalam tu tak. Terdiri daripada askar berkuda dan berjalan kaki. Maknanya ada yang berjalan kaki dan ada yang berkuda. Dan yang berkuda ni pun tak banyak lah. Sebab tak banyak sangat kuda. Tapi kuda kalau padang pasir ni antara kuda paling mahal di dunia. Orang yang buat lomba lari, mereka akan ambil kuda padang pasir. Sebab kuda padang pasir ni pantas. Kenapa? Dia berlatih di atas padang pasir. Padang pasir kan tenggelam. Dia boleh berlari atas padang pasir dengan pantas walaupun kaki tenggelam. Kalau dengan kaki tenggelam pun pantas, maka dia lalu dengan laluan biasa, maka lagi pantas. Maknanya dia boleh berlari dengan bebanan pun laju, maka tanpa bebanan lagi laju. Kalau contohlah kita berjalan, kita letak bebanan kat kaki kita tu 5 kilo lah tak. Jalan latih buat sebulan 2 bulan. Lepas tu kita buka beban tu, kita akan rasa ringan. Bila berjalan tu rasa pantas. Latihan itu. Jadi kuda padang pasir ni susah lah. Ya, susah. Jadi tetapi kalau ada memang mahal. Nilainya mahal. Orang-orang kaya saja dapat memiliki kuda. Daripada zaman itulah. Mereka terdiri kata Ibn Hisham kita. Manakala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dengan Khaybar, maka berkatalah baginda kepada para sahabatnya, berhenti. Kemudian katanya lagi, wahai Allah, Tuhan segala langit dan segala apa yang dinaunginya, segala syaitan dan segala apa yang disesatkannya, Tuhan segala angin dan segala apa yang dihamburkannya. Kami pohonkan kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung dengan engkau daripada kejahatan penduduknya dan dari kejahatan apa yang ada di dalamnya. Maralah ke hadapan dengan nama Allah. Jadi Nabi berhenti dulu, Nabi berdoa. Doa ni penting. Menggambarkan bahawa kita ni lemah. Menggambarkan kita ni sentiasa bernaun dan berpaut, bersandar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti bila kita baca ayat tu, niat dalam hati, mohon apa-apa. Hanya senya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kemenangan tu, inna nasru indallah. Kemenangan itu di sisi Allah. Jadi Allah ni nak bagi menang mudah aja. Dia hantar angin taufan, dia hantar ribut, dia hantar petir, dia hantar api macam kaum Samud dalam peristiwa Khaybar, dia hantar nyamuk je ke Namrud. Tak? Jadi kalau empangan Balqis tu dia hantar tikus je.
Tak. Jadi Allah Ta'ala ni nak hancurkan satu benda mudah sangat je. Mudah sangat je. Ya, dengan kekuasaan Allah. Dengan malaikat, seorang malaikat pun, habis dah. Tak? Malaikat ni kan besar. Dia boleh angkat gunung-gunung tu, hempak atas kepala, mudah je. Gitu. Tapi oleh kerana Nabi ni dia adalah qudwah. Contoh. Jadi kalau kita nak ikut contoh Nabi, kalau Nabi hanya guna mukjizat, kita tak ikut contoh dia lah. Maka sebab tu Nabi guna konsep adami, konsep kemanusiaan. Sebab tu masa berlaku hijrah, Nabi tak naik burak. Tak? Kalau nak kira naik burak lagi pantas. Lagi selamat. Naik langit boleh naik burak. Tak? Laju sampai ke Palestin. Dalam satu malam, perjalanan yang jauh, sekejap je. Tapi daripada Mekah nak Madinah, Nabi tak naik burak. Jalan kaki. Paksa berlindung dekat gua. Tak. Sebab apa? Supaya menjadi qudwah. Menjadi tuntunan kepada umat. Oh, kalau berhadapan dengan situasi macam ni, macam ni kena rancang. Macam ni kena buat. Tak? Supaya umat ni rasa, suatu perkara yang boleh diikuti. Kalau pakai burak, nak ikut guana. Tak. Tak ada can kita nak ikut Nabi lah macam tu dah. Berdoa. Sebab apa? Sebab doa silahul mu'min. Doa ni adalah senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Berdoa lah. Sebab tu kita tengok dalam siri-siri peperangan Nabi, tak pernah Nabi tak doa. Dalam perang Badar, Nabi berdoa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Termasuklah perang Khaybar pun hampir sama. Ya. Sampaikan selendang Nabi ni jatuh. In tuhlik hadza asabah la tu'bad abadan. Kalaulah engkau menghancurkan kumpulan yang kecil ini, ya Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu selepas ini. Sampai begitu Nabi takut tak? Ya, Nabi berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadanya. Jadi, batu doa. Ini nak jumpa pula, nak masuk kawasan pokok Yahudi. Ya. Macam-macam kita kena doa. Sebab tu kita keluar rumah je ada doa, masuk rumah pun ada doa. Masuk tandas pun ada doa. Ya, segala-galanya ada doa. Nak masuk pasar, kena baca doa. Sebab tu orang yang masuk pasar, pahala dia, Nabi sebut, berapa banyak pahala dia. 1000 kali ganda. Masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir, masuk dalam pasar, Allah gandakan 100,000. Oh, sebab apa masuk masjid tak begitu, tapi masuk pasar begitu. Padahal pasar adalah seburuk-buruk tempat. Sebab orang yang biasa pergi pasar biasanya lupa Tuhan. Kadang-kadang penjualnya ada yang menipu. Tukang pergi beli pun kadang-kadang matanya ataupun hatinya tidak ingat pada Tuhan. Tiba-tiba dia boleh ingat Tuhan pada tempat yang begitu. Itu menunjukkan bahawa dia sentiasa, hatinya sentiasa tidak lalai. Jadi sebab tu, bahkan kan, kalau kita boleh menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman, tu yang kata sampai mendapat pahala jihad ataupun pahala mati syahid. Sebab apa? Sebab di tempat yang susah, gandaan pahalanya akan meningkat. Macam kau baca Quran, betul tak? Kalau kita baca Quran, kita ni memang pandai dah tajwidnya, lafaznya, makhrajnya, sifatnya, maka dapat satu je. Tapi kalau kita ni dalam keadaan merangkak-rangkak nak sebut pun susah, jadi kita akan dapat ajran, 2 balasan. 2 balasan. Balasan pertama, kamu baca Quran. Balasan yang kedua, kerana kamu ni bersusah-susah. Macam juga tuan-tuan ya, nak datang surau ni, kalau tempat rumah kita jauh, pahalanya besar. Mengikut langkah-langkahnya. Tapi kalau dekat, sekejap dia sampai, pahalanya pun sikit. Gitu. Jadi sebab tu,
Bila kita susah je nak buat amal ibadah, ya, berbahagialah. Kerana kamu akan dapat lebih. Ya, perkampungan Ibn Sulaim, bila dia nampak ada kawasan-kawasan kosong dekat masjid Nabi, dia minta izin dengan Nabi nak berpindah. Nabi kata tak payahlah. Ya, sebab kamu jauh tu mendapat banyak lagi pahala. Kelebihannya. Adalah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyerang satu-satu kaum, tidak diserangnya melainkan di waktu pagi. Tengok dalam sejarah dia panggil sebagai apa panggil? Kemenangan subuh. Ya, kemenangan subuh. Ain Jalut menang selepas mayang subuh. Ya, perang untuk Murabitun, Sultan Murabitun Morocco, untuk merapah balik Cordova, diserang waktu subuh. Ya, dan kelak ketika mana turunnya Imam Mahdi, apakah turunnya? Iman Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya. Tentera-tentera Dajjal mengepung masjid yang duduknya para askar-askar dan Imam Mahdi, dan di saat itu turun Imam Mahdi, Nabi Isa pun di waktu subuh. Di waktu subuh. Dalam surah apa tu? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya, fal mughirati subha. Itu subha. Kuda-kuda yang kencang di waktu subuh. Ya, sebab apa subuh tu hebat? Sebab waktunya yang fresh, waktu yang dingin, keadaan tubuh badan yang kuat, ya, dan masih lagi bertenaga. Dan waktu subuh ni juga tuan-tuan berkat. Sampaikan bila kita keluar kerja waktu subuh mendapat doa Nabi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang berpagi-pagi di waktu pagi. Bekerja. Tak? Ni kita waktu pagi buat kuih gulung. Tahu tak kuih gulung? Dia ambil toto dia gulung. Kan waktu pagi kan sejuk. Gulung. Kena pula hari Ahad. Lelok benar gulungnya. Tak? Bergulung dalam Saratoga. Kalau kat Mesir tu dia terkenal dengan Saratoga. Budak-budak kita kalau pagi-pagi, orang Mesir dia bangun lewat. Ya, sekolah buka pukul 9. Pejabat pukul 9 sebab dia sejuk. Ya. Tak. Dia kadang-kadang terang dia tu lewat sikit. Kalau musim sejuk, pukul 9 pun start. Gulung dalam Saratoga dulu. Gulung dalam Toto tu sejuk. Jadi, kalau nak dapat berkat, lepas subuh turun-turun. Orang yang bertani ke, berkebun ke, norai getah lagi-lagi lah norai getah. Orang dulu-dulu norai getah. Gelak tanah turun dah. Sebab waktu tu lah susu turun dengan laju. Kalau pukul 9 baru nak turun, hampir. Tak, baik tak payah turun. Tak. Orang dulu-dulu turun, awal pagi lagi. Oi. Pergi ke Bendang, Allah sejuk, ya Allah sejuk je. Dah lah sejuk, hujan pula. Tak. Turun. Gitu. Tapi bila kita turun waktu pagi memang berkat. Ya, banyak masa kita boleh guna untuk urusan dan kerja kita. Tapi kalau keluar lewat, dia panas, tak boleh kerja panjang. Tak boleh kerja lama. Tak. Jadi keluar awal. Macam tuan-tuan ni kalau kerja KL ke, kerja ke Petaling ke mana ke, kena keluar awal. Sebab tidak jam. Kompak turun dah. Pum. Memang sampai awal. Tak, ada yang sampai semayang atas LRT komuter pun ada. Semayang dalam tu. Nak kira tak nak jam tu. Kena keluar awal. Kalau keluar pukul 7, memang stres. Asyik menyumpah je kerjanya. Aduh jam pula. Aduh, dah main aduh dah. Tu yang jadi penyakit. Duk minta aduh dah. Lain kali awal-awal lagi keluar. Ya, awal-awal rancang perjalanan anda. Tak. Ni raya Cina ni. Dengar khabar kat sejuta nak balik ke Kelantan. Tu Kelantan. Jadi agak-agak lah tuan-tuan ya. Pantai raya semua nak balik. Dah. Jadi
rancang lebih awal. Jadi waktu subuh ni waktu berkat. Nak perang, rancang waktu subuh. Nak buat kerja, waktu subuh. Ya, waktu subuh. Semua waktu subuh. Dia panggil, kalau orang lelaki, kekuatan subuh. Waktu subuh tu kuat. Dia panggil wording, apa ke nama, ada istilah dia. Saya pun lupa lah. Jadi kemudian, mana tadi? Diserangnya jika tidak kedengaran suara azan dan dihentikan serangan jika keterangan suara azan. Nampak tu. Ya. Adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW bila menyerang satu kaum tidak diserangnya melainkan di waktu pagi. Diserangnya jika tidak kedengaran suara azan dan dihentikan serangan jika kedengaran suara azan. Sebab apa waktu subuh? Sebab nak test dulu. Orang kampung tu orang kafir ke orang Islam? Kalau ada azan, maknanya orang tu Islam. Dia tak serang. Tapi kalau tak ada azan, sah. Orang situ bukan jenis, ya, bukan orang Islam lah. Tak semayang. Barulah dia serang. Lalu Rasulullah SAW pun bermalam di situ menunggu pagi. Kita kalau nak waktu malam lah kita serang tak? Orang tidur. Orang tidur kita serang. Tak. Sebab Islam ni dia tidak begitu. Bila pagi menjelang terkejutlah orang-orang Yahudi yang keluar untuk ke ladang dengan kapak, cangkul dan alat ladang mereka. Mereka menjerit Muhammad dengan tenteranya. Muhammad majaishuhu. Ya, Muhammad ni yang kata, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ya, Muhammad, jaishu Muhammad qad ya'ud. Khaybar, Khaybar, ingatlah wahai Yahudi. Tentera Muhammad akan kembali. Tentera Muhammad. Ya. Jaishu Muhammad qad ya'ud. Tentera Muhammad akan kembali. Di akhir zaman pun tentera Muhammad akan kembali. Muhammad bin Abdullah, gelarannya Al-Imam. Ya, Al-Imam Al-Mahdi. Jadi mereka pun menjerit, lalu mereka pun lari pulang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Ya, Allah Maha Besar. Kita bergerak dengan kebesaran Allah. Dengan keagungan Allah. Dengan kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Laqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Laqad nasara. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu. Di saat perang Badar sedangkan ketika itu kamu lemah. Kamu ni hina, lemah. Tidak ada apa-apa kekuatan. Zillah. Wa antum zillah fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Ta'ala. Nabi pun kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Robohlah kota Khaybar. Nabi arah. Ya, roboh. Hancurkan dah kota Khaybar. Bila kita serang satu-satu kaum, celakalah bagi mereka. Tak. Memang tentera-tentera Islam ni, mereka berperang, mereka tak takut mati. Mereka tak akan takut mati. Maknanya kalau mereka keluar perang tu, ya, isteri-isteri mereka faham dah. Kalau balik, bersama dengan ghanimah. Kalau tak balik, kekal dengan syahid. Ya. Mut syahidan. Iz kariman atau mut syahidan. Mut azizan. Mut syahidan. Ya, hidup mulia dan mati syahid. Dua je tawaran untuk kita. Ya. Azizan, hidup dengan penuh kemuliaan dengan Islam. Ya. La tawala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu hina dan jangan kamu duka cita. Wa antum a'laun, sedangkan kamu semua adalah tinggi, mulia. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Kita orang beriman ni kena mulia. Kena tegas, a'izza, ya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum.
Kita kena tegas. Sebab tu kita kena istiqamah. Kena yakin pada Allah tempat kita bersandar. Kita ni akan kembali pada Allah. Dunia ni tak ada apa. Dunia tak ada apa. Takut mati pun mati. Baik mati. Baik tak takut mati. Ya. Bila perang, kita bangkit. Sebab tu kita kena isi dalam dada kita, anak-anak kita ni semangat jihad. Muhammad Al-Fatih. Di saat dia kecil-kecil, ayah dia mandikan dia di sungai Golden Home tu. Golden Home apa nama. Dia tengok, dia tunjuk apa dia tunjuk apa ni, kota Constantinople. Wahai anakku. Nabi mengatakan sejak 700 tahun lepas, kota ini boleh jatuh di tangan orang Islam. Aku harap engkau lah yang akan membukanya. Ya, hari-hari bagi tahu, hari-hari bagi tahu. Sebab tu anak-anak kita ni kena didengarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Cerita tentang Khalid Al-Walid. Cerita tentang Musa. Tentang sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Cerita tentang Zulkarnain. Cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang pahlawan-pahlawan yang lain. Muhammad Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi. Kena cerita pada anak-anak kita. Sebelum nak tidur tu cerita. Ni duk cerita daddy and friend. Buat apa? Boboy. Ada. Duk cerita Ultraman. Duk cerita Captain America. Spiderman. Itu semua adalah permainan orang barat. Ada. Kita duk cerita ke benda-benda tu. Ya, tak ada ke benda. Jadi, sebab tu budak-budak sekarang dah main benda tu. Bila sebut tentang pahlawan Islam tak tahu. Ya, jihad tak tahu. Jadi, ubah balik. Dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut cerita-cerita kepahlawanan. Supaya kita ni bersiap siaga. Bersiap siaga. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, dia berjihad untuk diri dia. Untuk kemenangan, kekuatan diri dia. Jadi Nabi sebut, bila kita menyerang satu kaum, celakalah bagi mereka. Jangan bagi can. Islam ni kena kuat. Tak. Kita pergi ke Melaka, kita tengok Formosa. Formosa hak bawah tu adalah tapak Masjid Al-Azam. Masjid Azim. Yang dirobohkan oleh Portugal. Atas bukit tu istana. Dia bina istana dan kubur daripada kubur-kubur dan batu-batu daripada masjid. Sebab tu umat Islam kena tak dalam hati dia. Suatu hari nanti kita rampas balik. Bina balik masjid. Sebab itu tapak masjid. Tapak masjid. Ya. Apa pasal gila tak Kristian, gereja di situ. Ya, tu tapak masjid. Selama-lamanya kekal. Ya, kedudukan tapak masjid. Tapi kalau kita tak faham tentang tu, kita kata biarlah. Buat ingatan sejarah. Buat apa dia ingat sejarah Portugal? Buat apa dia ingat sejarah penjajah? Sedangkan di mana kota Melaka? Di mana kubur Melaka? Di mana masjid Melaka? Ya, sepatutnya nama-nama jalan-jalan tu tak ada lah nama-nama Cina ke apa ke. Letak nama Han Tua, Han Jebat, Han Langkui, Han apa nama tu. Ada. Laksamana apa? Laksamana Perak. Tung Perak ke apa ke. Biar nampak semangat sikit. Ada. Ni dia letak nama-nama ke nama ni. Lepas tu dia agungkan penjajah-penjajah. Dia letak pula kapal besar kat depan tu. Ya, Lamar ke apa namanya. Apa nama? Dia Lamar ke apa nama. Kapal dah. Ya. Mana kapal Melayu? Hak paling besar. Yang sampai ke pulauan apa ni, ke Inggeris dan sebagainya. Ya, yang hebat. Patutnya kita agungkan kekuatan apa ni, pahlawan Islam. Gitu. Jadi sebab apa? Sebab dia nak silakan. Ya.
Jadi itu cerita. Kalau kita tengok dalam sejarah kesultanan di tanah Melayu. Ya, kesultanan yang paling lama di tanah Melayu adalah Kesultanan Kedah. 1477. Ya. Melaka bila para Maiswara turun, ya, di Melaka baru 1511. Ya, maknanya lebih lama, tetapi kerajaan Sultan Melaka, kerajaan Kesultanan Melaka mendapat mohon daulatnya daripada kerajaan Sulawesi, Majapahit, yang bertalian dengan terasasnya kerajaan kesultanan di sana daripada Iskandar Zulkarnain. Sebab itu ketika saat kejatuhan Melaka, Kedah mohon daulat daripada kerajaan Melaka. Walaupun kerajaan Kedah itu lebih lama daripada kerajaan Melaka. Kemudian Melaka memberi mohon daulat kepadanya, dan ketika mana Malaysia ni nak
merdeka, Tunku Abdul Rahman memohon daripada Kedah untuk mendapatkan mohor itu. Kemudian diserahkan kepada Yang di-Pertua Agong. Jadi mohor daulat yang ada hari ini berterusan daripada Melaka yang bersambung kepada Kesultanan ataupun daripada kerajaan Iskandar Zulkarnain. Itu mengikut sejarah yang diceritakan oleh Emeritus Dr. Cina tu. Profesor sejarah kita tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga kita tengok sejarah Kuala Lumpur. Macam mana orang pendatang asing boleh membuka Kuala Lumpur yang terkenal dengan Kapitan Ya Ahlon. Ya, sepatutnya bukan mereka yang telah diubah oleh sejarah. Ya, penulis-penulis barat yang menulis lebih awal. Yang asalnya sebenarnya dibuka oleh Sultan Haji, Sultan Ali. Dan kuburnya pun ada dekat dengan bersebelahan ataupun berdekatan dengan kubur Piramli di Kuala Lumpur. Dia yang buka datang daripada Mandalay. Yang mendapat kuasa menjadi penghulu daripada Sultan Selangor. Dan dialah yang membuka dan membangunkan Kuala Lumpur. Tapi ditutup sejarah itu. Dinaikkan Cina Kapitan yang asalnya Ahlon ini sebagai kongsi gelap. Yang menjadi penjual eksekutif dadah, arak dan juga pelacuran. Ya. Jadi sebab tu sejarah-sejarah kepahlawanan dan juga Islamnya itu kena diangkat balik untuk kita naikkan semangat ya kekuasaan ataupun semangat Islam itu. Jadi di sini dia sebut kata Ibn Sa'ad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihati dan mengarahkan bala tenteranya dibahagi-bahagikan bendera perang. Dan bermulalah pertempuran antara dua pihak. Pihak Yahudi berlindung dalam kubu-kubu mereka. Tetapi satu demi satu kubu dapat ditawan oleh pihak muslimin. Kecuali dua kubu yang akhir. Iaitu Al-Watuh dan Al-Sulalim. Yang terpaksa dikepung hingga lebih 10 malam. Dia banyak kubu-kubu tapi ada kubu-kubu yang kira yang utama. Ya. Yang ni kebal sikit. Terpaksalah dikepung. Ahmad Nasa'i dan Ibn Hibban merayakan daripada cerita Buraidah Ibn Al-Kasb. Katanya pada hari peperangan Khaybar, Abu Bakar mengambil bendera. Mengambil bendera ataupun panji. Menjadi ketua pasukan penyerang. Defender. Ya, penyerang ya, bukan defend. Beliau kembali tanpa menawan kubu itu. Besoknya Umar pula mengambil bendera. Umar juga tidak berjaya menawannya. Lalu kata Nabi SAW, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang akan diberi kemenangan di tangannya oleh Allah. Dia mengasihi Allah dan Rasulnya. Semua para sahabat tertanya-tanya sesama mereka. Tuan-tuan, Abu Bakar tu kira hebat lah. Umar lagi hebat. Umar ni, ya, pemanah tepat. Sekali dia panah bukan seorang boleh kena. Ya, pemanah, sharp, sniper. Sekali dia panah, 5-6 orang boleh tumbang. Hebat. Ya, anak panah tu dia boleh letak segenggam. Dia boleh panah serentak. Ya, tubuh badannya dia berdiri tu hampir dengan kuda. Gagah Umar ni. Ya. Tapi tak berjaya kok. Abu Bakar pergi balik tangan kosong. Umar pergi pun kalah. Bukan kalah, tak boleh nak musnahkan kubu tu. Kemudian Nabi kata, aku akan kirimkan seorang yang akan memberi kemenangan yang Allah Ta'ala izinkannya. Ya. Jadi para sahabat ni tertanya-tanya, siapakah gerangan hebat tu? Kalau dua orang ni pun tak boleh masuk, siapakah yang lebih hebat tu? Jadi semua para sahabat tertanya-tanya sesama mereka kepada siapa yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang paginya datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing mengharapkan supaya kepadanya diberikan bendera. Sahabat-sahabat ni bukan nak nama sebenarnya. Dia nak ya, biar usaha tu mereka dapat laksanakan untuk menegakkan Islam. Ya.
Jadi tiba-tiba berkata baginda, di mana Ali bin Abi Talib? Diberitakan kepada Rasulullah bahawa Ali mengidap sakit mata. Nabi bila pagi itu semua datang berkerumun. Sebab sahabat ni kalau boleh diberikan bendera itu kepadanya untuk dia pergi serbu, ya, untuk menjadikan satu khidmat kepada Islam. Jadi Nabi duk tengok, tak ada Saidina Ali. Dia kata, di mana Saidina Ali? Sahabat-sahabat berkata Saidina Ali sakit mata. Sakit mata. Dia terkena penyakit mata. Merah mata dia. Jadi dia tak naklah duduk ramai-ramai, takut berjangkit. Ya. Kemudian diberitahu Ali pun hadir kepada Rasulullah setelah dipanggil. Maka Ali pun sembuh seperti biasa setelah diludah dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Jadi kita jangan duk suka-suka meludah mata orang. Ini mukjizat Nabi lah, karamah Nabi. Tengok mata merah, mai sini aku ludah. Elok mata merah sebelah jadi dua-dua merah. Ya. Jadi berkat air liur Nabi itu. Ya, berkat daripada lidah yang sentiasa berzikir pada Allah. Sebab tu air liur yang banyak berzikir, kita telat dia jadi penawar. Tapi kalau lidah dengan air liur itu kita duk ngumpat orang, duk mengata bukan-bukan, duk nyanyi benda pekik-pekik ataupun yang lara-lara, air yang kita telan tu jadi racun. Jadi racun. Jadi sebab tu orang alim ni lah diminta untuk tahnikkan anak-anak kita. Sebab daripada air liur yang banyak berzikir itu memberi manfaat pada anak nanti. Allah mafaqihu fid din wa alim fit ta'wil. Ya Allah faqihkan di dalam agama dan cerdikkanlah di dalam tafsir. Gitu dah. Jadi bila Nabi ludah, Nabi baca doa, sembuh. Lalu seolah-olah dia tak rasa yang dia pernah sakit. Mana memang sembuh 100%. Lalu diberikan bendera kepadanya. Ali. Ali ni orang kuat. Batu dalam syair kita ataupun apa dia kata, kuat Ali, kuat Musa. Memang Ali ni dia kuat. Dia boleh pegang tembok benteng tu sebelah tangan. Ya, hak pintu benteng tu dia boleh cabut, dia pegang sebelah tangan. Kuatnya Saidina Ali. Ya, dia lebih kuat macam Saidina Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun kuat. Dia boleh angkat penutup perigi yang menutup yang Saifurah anak Nabi Ilyas nak pergi minumkan lembu kambing-kambing, dia tak boleh. Tapi dia pergi angkat satu perigi yang sepatutnya diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa angkat seorang dia je. Kuat. Jadi itulah, ya, orang Islam yang kuat lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Apabila maka kata Ali, apakah saya harus memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita, yakni muslimin? Jawab Rasulullah, luluskan masuk mengikut budi bicaramu hingga sampai ke halaman mereka. Kemudian serulah mereka pada Islam dan beritahu kepada mereka apa yang wajib mereka laksanakan mengenai hak Allah. Demi Allah, kalau seorang saja pun mendapat petunjuk melalui engkau, lebih baik kepada engkau daripada kekayaan sedunia. Keluarlah Ali, lalu diserangnya kubu itu hingga tertawan. Kemenangan berada di tangan Ali. Kubu itu ditawan bersama segala harta yang ada di dalamnya menjadi rampasan. Sebelum nak perang tu, dakwah dulu. Tapi Nabi pergi ke kubu Khaybar tu tanpa info. Boleh ke kita pergi serang tanpa memberitahu? Nanti akan dijawab, ya, pada pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi kita berhenti situ dulu. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta arda bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.